Baru-baru ini saya dihubungi oleh seorang penonton YouTube saya. Dia minta untuk saya bantu buatkan satu video temuduga guru KPM. Jadi alang-alang saya ada masa free, jadi tak salah kalau saya kongsikan kepada anda berdasarkan garis panduan temuduga pengambilan calon guru KPM yang dikeluarkan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, sebelum tu saya nak bagi tahu video ni agak panjang. Kalau rasa penting dan perlu boleh tengoklah sampai habis. Kalau tak perlu boleh skip. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rosli. Kepada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya, kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, kita berbalik semula kepada perkongsian saya pada hari ini, iaitu mengenai pengambilan calon guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, bila kita dipanggil temuduga, kali ini seperti mana sedia maklum bahawa temuduga diadakan secara dalam talian. Dia berbeza dengan kemasukan ke ijazah sarjana muda pendidikan di universiti, sebab temuduga diadakan secara bersemuka. Walau bagaimanapun, konsepnya masih lagi sama. Sama juga dengan perkongsian video saya sebelum ini. Baik, cuma untuk temuduga kali ini, kita kena tengok dari sudut sebelum, semasa dan selepas. Jadi saya nak sebut berdasarkan garis panduan ini, pastikan anda semak betul-betul waktu, hari, tarikh, supaya anda tidak terlepas. Calon guru kot kan. Jadi seterusnya, pastikan juga anda ikut segala peraturan yang ditetapkan. Contohnya macam arahan kepada calon dan sebagainya. Dan pastikan juga pakaian anda sesuai sebagai seorang guru. Pakailah pakaian kemeja yang tak striking kan, yang mungkin warnanya tidak terlampau menyerlah kan. Pakai baju warna kuning cerah, seluar warna oranye, tak sesuai sangat. Kemudian pastikan juga anda memakai tali leher, dan seperti yang saya sebutkan sebelum ni, tali leher itu biarlah tali leher yang kembang, bukan tali leher K-pop yang halus sampai ke bawah. Dan kalau ada orang kata coat kan, ada blazer, pakailah. Dan jangan lupa pastikan anda tempah name tag tu. Harganya tak mahal pun, lebih kurang RM6-7 sahaja kan. Pakai name tag itu warna putih, warna hitam, tulisan warna putih. Pergi kedai name tag, cakap saja saya nak buat name tag untuk penjawat awam. Pakai betul-betul, sebab memang dah tulis dekat sini, calon dikehendaki memakai tanda nama. Dan macam biasalah, sediakan tempat yang baik. Kemudian mungkin ada mikrofon, itu satu bonus kan. Kemudian pakailah speaker ke dan sebagainya yang sesuai. Kamera, pastikan kamera yang okey kan. Kalau guna telefon, pastikan telefon itu orang kata yang okey sikit, supaya dia tidak panas kan. Bila panas nanti dia akan terputus. Masuk awal, tunggu untuk anda dimasukkan dalam pautan, sama ada Google Meet ke Zoom ke dan sebagainya, wallahu alam kan. Yang penting sedia awal-awal. Baik, saya nak cadangkan kepada anda, kalau anda rasakan dekat rumah tak berapa nak okey kan, cikgu dekat rumah saya ni tak sesuai dan sebagainya, anda cuba hubungi semula guru bimbingan dan kaunseling anda. Telefon baik, cikgu kaunseling, walaupun dah lepas kan, dah 2-3 tahun lepas, tak salah kalau untuk anda hubungi semula. Telefon mereka, cakap, cikgu saya nak minta bantuan untuk pinjam bilik kaunseling satu sudut untuk saya hadiri temuduga kan, perkongsian dan sebagainya lah. Untuk sediakan tempat, kalau perlu ada internet, sediakan internet, minta bantuan mereka. Saya kira
Tak ada masalah pun, sebab bilik kaunseling ni adalah tempat yang terapeutik, yang selesa, yang sesuai untuk anda jadikan tempat untuk anda hadiri temuduga secara dalam talian. Hubungi je cikgu kaunseling, InsyaAllah saya kira pasti mereka akan benarkan. Dan sambil-sambil tu, bila dah jumpa cikgu kaunseling, bolehlah berkongsi, bercerita kan, untuk mendapatkan pendapat dan pandangan mereka berkenaan dengan tip-tip untuk menghadiri temuduga. Okey, seterusnya. Panjang sangat video ni kan. Baik, kita masuk terus kepada format temuduga. Okey. Dia ada beberapa bahagian. Yang pertama, repo dan pengenalan diri. Kedua, penyataan hasrat. Kemudian yang ketiga, demonstrasi pengajaran. Okey, kita masuk dulu kepada repo dan pengenalan diri. Dia tak lama, 1 minit sahaja. Calon diminta untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Dalam sesi ini, calon akan disoal lanjut mengenai maklumat diri masing-masing. Baik, walaupun dia minta kita memperkenalkan diri secara ringkas, tak salah kalau kita nak ceritakan kita punya maklumat diri secara detail. Sebab dekat ni dia tulis, calon akan disoal lanjut mengenai maklumat diri masing-masing. Sebelum kita disoal, baik kita bagi tahu awal-awal. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang bersama dengan saya pada hari ini, saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya belajar dalam ijazah sarjana muda ataupun diploma pengajian Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mendapat CGPA 3.58 sebagai contoh. Kemudian sebut lagi, antara kelebihan saya ialah apabila saya sangat aktif di universiti, sehingga kan saya dilantik menjadi yang dipertua Majlis Perwakilan Persatuan Al-Quran dan As-Sunnah bla 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 bla. Benda ni anda kena buat teks. Rancang apa yang anda nak cakap. Okey, konteks temuduga ini ialah untuk kita menjual diri kita, kan? Menjual diri kita supaya kita tidak dilihat teragak-agak untuk berbicara. Saya kira sebaiknya kita sediakan teks awal-awal, kongsikan apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak kongsikan. Okey, yang kedua, penyataan hasrat. 6 minit lama ni. Calon diminta untuk menyatakan hasrat dan sebab memilih profesyen keguruan sebagai kerja pilihan. Dalam sesi ini, calon akan disoal lanjut mengenai hasrat memilih profesyen keguruan sebagai kerja pilihan bla 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 dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita sebut, kalau kita ikutkan dari ni, katanya 6 minit. 6 minit ini lama. Bermaksud murid-murid sekalian, markah, mungkin kita boleh katakan markah untuk penyataan hasrat ini adalah antara markah yang tertinggi. Sebab apa? Sebab pembahagiannya seminit, 6 minit, demonstrasi pengajaran pun 3 minit sahaja. Jadi saya fikir apabila 6 minit, markah untuk penyataan hasrat ini adalah antara yang tertinggi. Jadi mungkin kita boleh kongsikan kepada para penemuduga kita, kenapa kita nak menjadi seorang guru. Boleh, kita mungkin boleh gunakan ayat. Okey, sebelum tu saya nak kongsikan, jangan kita gunakan ayat saya suka menjadi seorang guru kerana kerjaya guru ini mudah, kan? Balik awal banyak cuti kerana keluarga saya seorang guru, mak ayah saya suruh jadi seorang guru supaya saya dapat berkumpul. No, jangan sesekali cerita pasal benda tu, kan? Kalau boleh kita tulis ataupun kita karang mengenai yang di luar kotak. Sebagai contoh, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, saya berminat menjadi guru kerana saya tertarik kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi, apabila matinya anak Adam maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara, dan salah satu daripadanya ialah ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan, guru ini dia tidak kaya di dunia, tetapi dia akan menjadi jutawan di akhirat. Asbab daripada itulah saya ingin menjadi guru, kerana saya ingin menyebarkan kebaikan, saya ingin menyebarkan ilmu pengetahuan, dan saya yakin dan pasti dengan ilmu kebaikan yang saya kongsikan itu akan disebarluaskan kepada orang lain oleh anak-anak murid saya. Konsep yang saya akan dapat ialah konsep MLM, yang mana seorang buat, yang lain sebarkan, pahala itu akan berganda-ganda sampailah kepada saya. Atas asbab itu tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita kongsilah apa sahaja berkenaan dengan
penyataan hasrat kenapa kita nak jadi guru. Kalau boleh tuan-tuan dan puan kan, murid-murid sekalian, tolonglah tulis elok-elok kenapa kita nak jadi guru, supaya kita tidak teragak-agak untuk bercakap. Kalau tak tahu, boleh hubungi guru bimbingan dan kaunseling anda, kaunselor anda, tanya mereka adakah sesuai ayat yang saya nak kongsikan dalam penyataan hasrat ini. Dan mungkin anda boleh sediakan juga anda boleh sediakan juga orang kata apa, soalan-soalan yang bakal ditanya. Sebagai contoh, siapakah Menteri Pendidikan kan, ataupun siapakah Ketua Pengarah Pendidikan, ataupun banyak lagi lah, banyak lagi FAQ dan sebagainya, supaya anda dilihat orang yang cerdik dalam berbicara. Mungkin saya tak pasti, mungkin juga dalam penyataan hasrat ni akan ditanya bagaimana sekiranya berlaku lagi PDPR, adakah anda bersedia? Jadi di situ juga kita boleh sediakan jawapan yang mungkin boleh menarik minat orang untuk mendengar kan. Itulah konsepnya lebih kurang. Okey, baik. Lepas penyataan hasrat, kita masuk kepada demonstrasi pengajaran. Menggunakan bahasa Melayu, calon dikendaki memilih mana-mana satu tajuk kecil dalam bidang yang dimohon sebagai topik pengajaran. Okey. Apabila disebut memilih mana-mana satu tajuk kecil, baik murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda, konsep yang mereka nak tengok ialah mereka nak tengok cara anda mengajar, bukan mereka nak tengok apa yang anda ajar. Faham tak? Dia macam ni tau. Semua orang tahu 1+1 ialah 2. Takkan anda nak ajar, baik murid-murid sekalian, 1+1 ialah 2. Yes, betul. Mereka dah tahu dah semua tu. Dan orang lain pun tahu juga 1+1 2. Dan sekarang ini ialah mereka nak tengok bagaimana anda nak mengajar 1+1 itu dapat 2 dengan secara lebih kreatif. Di situlah mereka akan lihat kemampuan, keupayaan anda untuk menjadi seorang guru. Okey, dekat sini dia dah bagi tahu dah kan, penggunaan slide tidak dibenarkan, tetapi penggunaan alat bantu mengajar yang ringkas dan mudah boleh digunakan. Jadi anda bolehlah buat persiapan, sebagai contoh kertas A4 kan, warna-warni dan sebagainya, dan dekat situ dia boleh tulis calon perlu melakukan pengajaran seolah-olah. Apabila disebut seolah-olah, bermaksud kita anggap di hadapan kita itu ada murid-murid. Apabila sebut tentang seolah-olah, bermaksud pasti ada interaksi dua hala antara kita dengan murid-murid. Calon lain yang hadir semasa sesi ini boleh berperanan sebagai murid. Baik. Macam ni murid-murid sekalian kan, tuan-tuan dan puan, kita tak perlu nak bertanya. Okey, contoh kalau katakan satu sesi ni ada 4 orang. Okey, Amin boleh tak tolong jawab? Kita tak perlu nak menunggu Amin menjawab. Sebab jawapan Amin itu tidak penting bagi penemuduga. Kita ada 3 minit sahaja. Jadi kita cuba berinteraksi dengan cara. Okey, baik murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda, saya ada RM10. Ini kita mulakan dengan set induksi. Saya ada RM10. Tiba-tiba duit saya beri kepada Amin, dan duit saya tinggal RM7. Agak-agak berapa ringgit yang saya bagi kepada Amin? Siapa nak jawab? Okey, Ali. Bagus Ali. Jawapannya 3. Hari ni kita nak bercerita pasal apa? Kita nak bercerita tentang satu tajuk, iaitu tolak. Semalam kita dah belajar tentang tambah. Hari ni kita nak belajar tentang tolak. Nampak tak murid-murid sekalian? Jadi ada interaksi. Okey, baik. Katakan saya ada 3 biji gula-gula. Kemudian saya makan 1. Tinggal berapa? Okey, saya nak tanya Abu. Abu tinggal berapa, Abu? Tinggal 2. Okey, baik semua. Tolong berikan tepukan kepada Abu, tahniah. Kerana Abu dapat jawab. Saya bagi gula-gula kepada Abu. Terima kasih, Abu. Nampak tak? Walaupun kita boleh gunakan calon lain sebagai murid, tetapi jangan kita mengharapkan kerjasama daripada calon lain, sebab jawapan calon lain itu tidak penting bagi penemuduga. Okey, katakan, okey Abu, 1+1 berapa?
Mungkin Abu yang sekali dengan temuduga kita akan jawab, tak tahu cikgu. Mereka akan berlakon menjadi murid. Jadi dia akan memberi, orang kata apa, makan masa kita tau. Sedangkan jawapan Abu itu tak penting bagi penemuduga. Jadi kita boleh mainkan peranan. Okey, terima kasih Abu. Kita boleh tanya tapi kita tak perlu menunggu jawapan mereka. Okey Ali, terima kasih Ali. Dan sebagainya lah. Okey, nampak tak murid-murid sekalian? Kemudian calon perlu berdiri ketika melaksanakan pengajaran dengan melihat sekurangnya paras lutut dan ke atas. Okey, selesai, duduk balik. Okey, itu je konsep dia. Kalau kita lihat jumlah keseluruhan masa ialah 10 minit. 1 minit repo, 6 minit penyertaan hasrat, 3 minit demonstrasi pengajaran. Okey, itu saja kot yang penting. Kalau katakan bahasa Cina, bahasa Tamil, matematik, kaunseling dan sebagainya, kamu boleh guna apa sahaja tajuk. Ingat, mereka bukan nak tengok apa yang kamu ajar, tetapi mereka nak tengok bagaimana kamu mengajar. Itu yang paling penting. Jangan pening kepala, cikgu saya dapat kaunseling, saya nak ajar apa, pening kepala cikgu. No. Boleh banyak benda yang kita boleh ajar. Sebagai contoh, pengurusan masa dan sebagainya, kan. Mereka nak tengok bagaimana kita mengajar, bukan apa yang kita ajar. Baik, dah lama dah video ni, 15 minit dah. Saya harap anda dapat manfaat. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah mudah-mudahan anda semua yang menghadiri temuduga secara dalam talian untuk pengambilan guru Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 akan berjaya. InsyaAllah, stop wishing, start doing, fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian anda akan jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.